Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, kelas malam ini sambung untuk chapter 5, Structure and Array. Okay, sebelum tu clear semua? Gambar gambar Visual Studio dengan C++, Visual Studio dengan PDF, suara. Okay, tolong respon, clear tak? Okay, dah ada respon. Okay, clear. Okay, jadi tadi saya ulang balik untuk structure. Jadi chapter 5 ni adalah structure and array applications. Tapi benda yang betul-betul baru dalam chapter 5 adalah structure lah, iaitu gabungan beberapa data type kita gabungkan ke dalam satu declaration. Seperti yang saya cerita pagi tadi lah, contohnya dalam fizik yang kita belajar, kita ada unit asas, tapi daripada unit asas tu kita boleh bina pelbagai unit lain. Contohnya macam hal laju terdiri daripada masa, jarak dan masa. Jadi itu begitu juga dengan structure. Dalam declaration C++, kita cuma ada integer, double, string dan boolean. Tapi sebenarnya kita boleh, bagaimana ada masalahnya, macam mana kalau kita nak declare sesuatu variable tersebut sebagai coordinate, sebagai complex number, ataupun ada setengah benda tu dia macam database seperti sensor. Contohnya network sensor dia kena ada apa? Dia kena ada mungkin dia kena ada radius, mungkin dia kena ada bilangan pengguna. Maksudnya dalam satu objek tersebut ada pelbagai variable di dalam dia. Contohnya macam koordinat. Satu koordinat ada dua variable dalamnya, iaitu x dan y, ataupun kalau 3D koordinat mesti ada 3 x, y dan z. Kalau nombor kompleks akan ada dua variable, iaitu real part dengan imaginary part. Itu sebagai contoh lah. Dan jadi bagaimana kita nak buat structure? Jadi ini dia punya arahan dia, construct structure using type def struct. Ini arahan untuk kita bina satu structure baru. A structure must have a name. Jadi of course lah, bila kita nak buat structure, kita mesti ada nama, dan nama tu bukan mesti nama yang sesuai lah. Kita buatlah nama yang sesuai. Contohnya kalau kita nak declare coordinate, kita boleh letak point ataupun COOR. Contohnya macam COOR P, maksudnya kita declare P sebagai satu koordinat. Jadi kalau kita letak dalam P tersebut, kita letak X dan Y, jadi P mesti ada X dan Y. Kemudian contohnya juga kalau kita nak declare complex number. Jadi di dalam structure complex number mesti ada double R dan double I lah. Itu R untuk real part dan I untuk imaginary part. And then declare in the pre-processing area. Jadi pre-processing area ni dekat mana? Di pre-processing area ni yang dekat mula-mula sekali lah, selepas kita include F-stream, include IO stream. Sekiranya kalau kita nak guna structure, kita akan declare di situ. Kita tak declare structure dalam main. Bila kita buat main, tiba-tiba nak declare structure dalam tu, tak boleh. Kalau kita declare structure dalam main, hanya main saja yang faham structure tersebut. Jadi kalau kita declare di luar main, maksudnya keseluruhan program akan recognize structure tersebut. Jadi ini contohlah yang dalam buku example. Type def struct. Ini permulaan type def struct. Jadi kita nak declare satu structure. Kita tengok cara dia, kemudian kita buka brace bracket. Kemudian apa yang ada dalam structure tersebut? Contohnya dalam satu structure ini namanya campus. Nama dia campus. Di dalam campus ada nama yang bersaiz 10, ada umur dan ada integer lah. Umur declare sebagai integer, dan
declare double CPA sebagai double. Jadi kalau kita tengok structure ni, dia punya objektif dia mungkin untuk simpan data student lah. Jadi kalau kita buat sini campus student 1, katakan campus student 1. Jadi student 1 dot name dia punya cara dia adalah student 1 dot name, kemudian apa ni, dia ada dot, student 1 dot name, okey, apa nama dia, mungkin nama dia Ahmad, lepas tu umur dia berapa, 18 tahun. Jadi kalau student 1 dot age, student 1 dot CPA 3.77 macam tu lah. Okay, dan ini nama structure tersebut yang kita letak campus. Jadi ini cara, okay, nampaklah dia punya cara kita nak declare. Jadi campus student, maksudnya student ini adalah satu structure campus yang di mana di dalam student ini mesti ada nama, umur dan CPA. Okay, jadi kalau tengok sini student.name Michael, student.age 35, student.cpa 3.15. Okay, jadi dia kena, kita tak boleh buat student equal to 35, dia jadi error. Dia mesti student dot apa. Sebab dia adalah satu structure. Bila satu structure, dia mesti ada dot. Kalau nama dia student dot name, student dot age, student dot CPA. Jadi kita tahu student dot age ni dia macam milik lah. Age ni adalah milik student, CPA ni adalah milik student. Okay, ni contoh kalau kita nak declare coordinate. Jadi coordinate kita buat, kita type def struct, kemudian dalam coordinate kita tahu ada x dan y saja, jadi double x, y. Okay, double x, double y. Jadi, dan kita bagi namanya point. Okay, nama structure ni adalah point. Okay, jadi di dalam point mesti ada x dan y. Jadi bila kita nak declare coordinate, okay, jadi kan contohnya lah, saya nak guna point P. Jadi point P. Jadi P itu adalah satu coordinate. Tapi sebenarnya dalam programming dia tahu P itu adalah satu point. Tapi kita punya pemahaman, kita tahulah point itu adalah satu coordinate. Jadi point P, jadi P dot X, dia akan apakah members dalam P akan ada dot X dan P ada dot Y. Jadi kalau P dot X sama dengan 2, P dot Y sama dengan 1, jadi kita tahu koordinat P adalah 2, 1. Okay, dalam contoh ni, kalau kita tengok sini X5 dengan kita dia declare sebagai point PT10, maksudnya PT ada 10, PT0 sampai PT9, sebab dia boleh jadi array juga, maksudnya walaupun dia structure tapi dia jadi array lagi. Maksudnya kita boleh guna banyak PT ni, kita boleh declare lagi PT0, PT1. Jadi dalam contoh ni PT5.x negatif 1, PT5.y. Jadi maksudnya point yang kelima ialah negatif 1, 4. Okay, jadi dalam kod 5A, saya tak nak guna lagi kod 5A ni sebab dia dah macam sedikit advance sebab ada calculation. Jadi saya nak tunjuk contoh sendiri. Okay, jadi saya akan create new project. Okey, katalah saya nak declare point di sini. Saya declare satu coordinate. Jadi coordinate tak ada dalam programming kan. Jadi kita kena declare, kita kena buat satu structure untuk represent coordinate. Jadi saya buat type def struct. Jadi kalau biru maksudnya dia adalah kira yang dah di reserve lah, nama yang dah di reserve dari type struct. Okay, jadi di dalam coordinate ada double x, saya buat satu persatu. Okay, kemudian ada double y. Okay, dan di sini kita letak nama. Jadi saya bagi nama sini COOR. Saya letak COOR, coordinate, untuk coordinate. Okay, kita tengok dalam main. Okay, saya nak declare satu point. Jadi saya declare kat sini COOR P.
Okay, nampak? CORP. Maksudnya P adalah satu koordinat. Saya guna P, capital P. Okay, jadi bagaimana kita nak assign value untuk P? P, kita tahu koordinat P adalah mesti ada X dan Y. Jadi kita buat P. Kalau kamu tengok, kalau kamu guna programming ni, kamu tekan je dot, nampak dia dah keluar. Dia dah keluar X dan Y. Maksudnya member untuk P mesti ada X dan Y. Jadi P dot X sama dengan, okay, saya letak situ 7. Okay, dan P dot Y, okay, sama dengan, okay, negatif 5. Okay, jadi kita dah faham yang kita dah assign value X dan untuk koordinat P kita letak 7 negatif 5. Okay, jadi cara penggunaan nak display koordinat ni adalah sama ajalah, macam mana kita pakai. Okay, katakan kita nak display koordinat P, kita guna arahan printf. Okay, disebabkan dia adalah double, jadi persen. Okay, 0.1 LF. Okay, dan persen 0.1 LF. Okay, jadi variable persen LF, identifier LF yang pertama ni kita akan masukkan nilai X untuk P. Jadi kita letak sini P dot X. Okay, dan P dot Y untuk identifier yang kedua. Okay, jadi saya run. Okay, nampak koordinat P 7.0 negatif 5.0, jadi 75. Koordinat untuk P adalah 75. Jadi itu penggunaan structure. Jadi apa kelebihan structure ni kan, nampak macam kalau kita tak buat structure, contohnya macam ni lah. Kita buat sini PX, kemudian kat sini PY kan, dan PX PY tu kita boleh declare sebagai double PX PY. Pun tak salah juga kan kalau kat sini kita masukkan PX PY. Jadi kalau kita run pun kita still dapat output yang sama. Tapi apa kelebihan bila guna structure? Bila guna structure, sebenarnya program ni akan jadi lebih tersusun lah kan. Jadi sebab kita tahu yang P itu adalah satu koordinat. Jadi di dalam P mesti ada X dan Y. Tak boleh ada yang missing lah. Okay, jadi dia untuk dan kadang-kadang bila benda tu ada banyak, kalau satu titik okey lah tak buat structure, tapi kalau titik tu ada 10, takkan kita nak buat PX PY, lepas tu Q lah, R, S semua kan, jadi tak berapa efisien lah. Kalau titik ada banyak, kita better pakai structure. Okay, ubah balik Okay, sama juga tadi kalau kita nak tadi saya beritahu bagaimana kalau kita nak declare satu nombor kompleks. Jadi kita boleh declare lagi satu structure dalam satu program. Tak kisah kalau ada banyak structure, kita type def struct. Untuk nombor kompleks biasanya kita guna double R untuk real part kan. Real part dan double I untuk imaginary part. Dan kita bagi nama yang sesuai, mestilah kompleks lah. Kompleks.
Okay, kenapa share nombor huruf besar je? Tak kisah sebenarnya, kalau nak tahu huruf kecil pun, huruf kecil pun boleh. Itu pun boleh asalkan ada nama. Jadi saya letak tu, okay, kompleks. Okay, bagaimana kita kalau kita nak declare satu nombor kompleks? Disebabkan kita dah buat satu structure di sini, jadi kita boleh guna okay, kompleks. Okay, kompleks. Okay, katakan saya nak buat dalam bentuk array. Jadi kompleks Z. Biasanya kita guna Z untuk nombor kompleks kan. Jadi kompleks Z A3, maksudnya kita declare array of complex number. Size-nya 3 sebab saya nak pakai 1 dan 2. Okay, jadi saya assign value dekat sini. Kita katakan Z dot okay, Z dot R okay, untuk real part sama dengan Z dot R. Kenapa di sini ni? Oh, Z1 lah. Saya pula lupa. Jadi Z1 okey, Z1 dot okey dot R okay, sama dengan kita katakan 2, kemudian okey Z1 okey dot I, imej yang lipat dia adalah okay, negatif 1 dan Z2 pula okey dot R dia tak ada, kita tak ada real part itu 0 dan okey Z2 dot I okey sama dengan katakan 9 je lah. Okay, jadi kita tahu yang okay, Z ini satu nombor kompleks. Jadi Z1 adalah nombor kompleks yang pertama, Z2 adalah nombor kompleks yang kedua. Jadi Z1 real partnya adalah 2, Z1 imaginary partnya adalah negatif 1. Jadi kalau nombor kompleksnya ni kita boleh tulis sebagai 2 tolak I lah. 2 tolak I kan? 2 tolak I. Okay, dan ini adalah 0 tambah 9I. Ataupun kita boleh just letak 9. Okay, 9I. Sebab 9I walaupun inilah nombor imaginary tapi dia adalah nombor kompleks di mana real partnya adalah 0. Jadi Z ni sini kita letak Z1 lah. Z1 sama dengan 2 tolak I. Okay, Z2 okay, sama dengan 9I. Okay, jadi kalau kita nak display, okay, mungkin kita boleh guna okay, printf okay, nombor okay, complex number complex number Z1 okay, equal to okay, jadi kita tengok double jadi percent point LF lagi lah okay, percent point okay, 1 LF okay, sikit-sikit ataupun tak payah ada point 0 lah, tak payah ada titik puluhan 0 LF kemudian tambah okay, imaginary part percent point 0 LF dan biasanya untuk number complex kita akan letak I kat belakang kan. Okay, jadi kat sini di sini akan masuk Z.R, ini akan masuk Z.I dan nombor kompleks biasanya imaginary part kita akan letak simbol I dekat sini. Okay, jadi kemudian kita buat situ Z okay, 2 sama dengan okay, kita ulang benda yang sama lah okay, point 0 LF ditambah percent point 0 LF untuk imaginary part kita letak I. Okay, jadi apakah kita akan tengok untuk LF yang pertama kita akan masukkan Z1.R. LF yang kedua ialah Z1.I. Kemudian persen LF yang berikutnya Z2.R. Kemudian Z2.I. Okay, jadi kita cuba run.
Oh, pula dia dah detect ada virus pula. Macam mana ni? Okay, okay, dah boleh tengok Okay, jadi tengok sini. Okay, jadi saya buat kita dah display. Okay, complex Z1 equal to okay, 2 tambah yang negatif negatif dia depan dia tak dapat detect lah kan negatif. Kalau kita tulis biasa mesti ada 2 tolak I kan, tapi okay, sebab kita dah tulis di sini dia just follow lah. Jadi 1 persen LF yang pertama adalah 2, jadi 2 tambah okay, persen LF yang kedua adalah negatif 1, jadi 2 tambah negatif 1i. Jadi kalau untuk Z2 kosong tambah tambah 9i. Okay, jadi itulah nombor nombor kompleks. Yes. Ada soalan? SA, siapa SA? Tak nampak output, sir. Ya? Tak nampak output? Nampak kelabu. Nampak kelabu. Sekarang? Oh, daripada tadi kelabu lah. Oh, tak ada bagi tahu ke? Okay, sekarang sepatutnya dah nampak kan? Okay, jadi itulah. Okay, jadi baru nampak lah sekarang ni. Jadi tadi kelabu kan? Okay, jadi kalau saya ni balik lah. Saya ulang balik lah. Jadi kalau kita tengok tadi, untuk ataupun kamu nanti kamu boleh run sendiri lah kan. Bila buat practice nanti boleh run sendiri. Okay, jadi yang pertama tadi yang saya declare coordinate P. Okay, jadi kalau kita buat printf coordinate P, nampak P persen point 1 yang pertama akan dimasukkan jadi PX. Jadi PX nampak 7 di sini. Kemudian negatif 5. Jadi kita coordinate P tadi kita dah simpan dalam satu structure P.x dan P.y. Jadi sama juga macam nombor kompleks yang saya buat yang tadi ni. Inilah nombor kompleks. Jadi kita buat Z1 adalah satu structure, Z2 juga satu structure. Jadi persen LF yang pertama itu Z1.R. Ini adalah Z1.I. Kemudian persen LF yang berikutnya Z2.R yang di mana sama dengan kosong. Jadi itu dia punya display dia akan jadi macam ni lah. Tetapi yang kita tahu yang Z1 dan Z2 tu kita simpan dalam bentuk structure. Jadi apa mudahnya kalau kita simpan dalam bentuk structure ni? Jadi senang kita nak buat operasi. Contohnya macam kita tahu yang nombor kompleks boleh buat operasi tambah kan. Jadi kalau kita guna kita buat printf kat sini, Z1 tambah Z2. Okey. Saya rasa kamu faham kan nombor kompleks apa kan? Kamu dah belajar waktu matrikulasi kan ataupun waktu asasi. Okay, jadi Z1 adalah kita tahu bila kita buat operasi tambah nombor kompleks, real part akan tambah dengan real part, imaginary part akan tambah dengan imaginary part. Okay, jadi kalau Z1 tambah Z2 dekat sini kita akan jadi kita letak sini persen .0 LF sebab kita nak letak satu nombor variable kat situ. Tambah persen .0 LF, kemudian kita letak I untuk bahagian imaginary. Kemudian kita letak new line. Jadi untuk persen LF yang pertama, kita tahu ini adalah hasil tambah bahagian real part. Jadi Z1 Z1 dot R akan tambah dengan Z2 dot R. Kemudian untuk persen LF yang kedua, ini kita tahu ini adalah imaginary part. Kita hasil tambah imaginary part. Jadi Z
K1, okay, Z1 okay, dot I tambah Z2 dot I. Okay, jadi kalau bila saya run, aduh, dia detect virus lagi Okay. Okay, nampak Okay, sekarang ni bila saya run lagi sekali, okay, saya buat sini ada arahan berikutnya iaitu Z1 tambah Z2. Jadi Z1 adalah 2, betul tak 2 sebab 2 tambah kosong kan. Jadi 2 kemudian untuk imej lipat adalah negatif 1 tambah 9. Jadi 2 tambah 8. Jadi 2 tambah 8i. Jadi bila ada structure kita akan memudahkan lah kita punya programming. Macam ni kita nak detect. Jadi Z1.R mestilah tambah Z2.R sebab ni lah Z1 tambah Z2. Jadi real part akan tambah real part. Imaginary part akan tambah imaginary part. Jadi kalau kita dapat tolak, kita tolak je lah kan. Tapi kalau darab dengan bahagi ada special sikit lah. Darab dengan bahagi ada special sikit. Okay, jadi itulah dia penggunaan structure yang bagi saya kira ini ialah yang asas lah. Okay, untuk untuk lebih faham, jadi lebih baik adalah baik kalau kamu fahamkan kod 5A dan cuba run ataupun kita kalau kita tengok kita kaji lah apa yang kod 5A ni buat kan. Okey, jadi dalam kod 5A dia ada include IO stream, define N4. Kalau ikutkan dia tak berapa baguslah sebab dia declare ataupun dia define structure di dalam main. Dia declare structure di dalam main, sebenarnya tak berapa boleh buat macam ni tapi tak berapa sesuai sebab sekarang ni kita dalam chapter 5 ataupun kita belum masuk chapter 6. Bila dalam chapter 6 nanti kita akan masuk program yang ada pelbagai fungsi, maksudnya bukan main saja, kita ada fungsi lain. Jadi kalau kita declare structure ini dalam main, jadi hanya main sahaja yang akan faham structure tersebut. Jadi bila kita keluar pergi ke function lain, contohnya kalau kita letak sini function 1 kat bawah ni, jadi function 1 tu dah tak faham lah structure point tu apa. Jadi sebab itulah kalau dalam nota tu dia kata structure ni biasanya kita define di pre-processing. Maksud dia kat sini. Pre-processing ni kat sini lah. Jadi kita akan letak sebelum main. Jadi bila kita letak sebelum main, semua fungsi yang ada kat bawah ni akan recognize structure tersebut. Jadi sesuai lah kan kalau kita nak declare sebagai point, should be semua fungsi boleh faham point tu apa kan. Sebab coordinate tu adalah satu benda yang general. Sama juga macam complex number. Kalau kita nak guna complex number, kita declare structure tu mestilah di luar main supaya semua fungsi faham, semua fungsi tahu yang kompleks tu apa, nombor kompleks tu apa. Okay, tapi tak apa, benda ni boleh buat juga sebab ini tak ada masalah lagi sebab sampai chapter 5 kita masih lagi run satu function, iaitu satu main je, satu fungsi. Maksud program ni cuma ada main. Jadi tak ada masalah lah kalau kita declare structure di dalam main. Jadi dia declare sini satu structure double x dan y. Dia declare sebagai point. Jadi kita tahulah yang point ini adalah satu koordinat x, koordinat dalam koordinat mesti ada x dan y. Di sini dia declare point pt n plus 1 yang kita tahu n sama dengan 4. Jadi dia declare kat sini point pt 5 lah. Jadi dia declare variable untuk simpan koordinat ini sebagai pt, kemudian double eu n tambah 1 n tambah 1. Lepas dia declare sebagai array eu kat sini, jadi eu 55. Okay, kita tengok apa yang program ni buat. Jadi for I equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus. Okay, ini just assign value kepada pt1 sampai pt4. Okay, pt1 sampai pt4. Jadi pt1 sama dengan 2 darab 1. Jadi pt1
PT1.x PT1.x maksudnya PT1.x akan simpan nombor 2. PT1.y ini kalau boleh ni kamu tengok balik dan ambil pen lah, tulis kan. Saya tak boleh nak, saya tak ada pen kan untuk tulis. Jadi kat sini kalau kamu tengok kan, jadi kalau situ PT mana pen PT mana pennya besar sangat. Salah. Tak payahlah. Aku tak guna pen. Kalau guna pen senang. Okey, PT1. Okey, PT1.x. Jadi kamu ambil kertas lah. Ambil kertas. Jadi PT1.x jadi 2 darab 1 sebab I sekarang sama dengan 1 kan. Jadi PT1.x adalah 2. PT1.y adalah 3 darab dengan I tolak 1. Jadi 3 darab 1, 3. 3 tolak 1, 2. Jadi PT1 maksudnya point yang pertama akan berada di 2, 2. Jadi kalau kau tengok sini pun yang ke 2 lah kat situ. Kemudian kalau I sama dengan 2 jadi PT2. Bila I sama dengan 2 dia assign value untuk point yang kedua. Jadi ini simple value assignment lah, dia based on nilai I kan. Okay, jadi PT2.x sama dengan 2 darab I. Jadi 2 darab 2 adalah 4. Jadi PT2.y adalah 3 darab 2, 6. 6 darab 1, 6 tolak 1, 5. Jadi 4, 5. Jadi titik yang kedua berada di 4, 4, 5. Dan okay, dan terusnya lah 3 akan berada di 3, 6, 6, 8. Okey, dan titik yang keempat akan berada di 8, 11. Okey, menggunakan simple value assignment, look for di sinilah. Okey, jadi EU tu kalau untuk Euclidean distance, Euclidean distance tu ialah jarak yang punca kuasa punca kuasa, kemudian x2 tolak x1 kuasa 2 tambah y2 tolak y1 kuasa 2 tu. Jarak di antara dua titik. Jadi equivalent distance tu adalah jarak di antara kedua titik. Jadi sekarang ni bila dah declare kita dah ada PT1 sampai PT4, sekarang ni dia nak cari setiap jarak setiap titik. Jadi titik 1 dengan titik 2 berapa jarak dia? Titik 1 dengan titik 3 berapa jarak dia? Titik 1 dengan titik 4 berapa jarak dia? Okay, jadi kalau tengok sini, okay, for I equal to 1, for J pun equal to 1, okay, jadi J sampai 4, J pun sampai 4, jadi EU1. Okay, kalau kita tengok yang pertama ialah dia mesti EU11 lah sebab I sama dengan 1, J sama dengan 1. Jadi EU11 ni bermaksud equivalent distance di antara titik 1 dan titik 1. Okay, jadi kita pun mestilah tahu kan kalau jarak titik yang sama mestilah kosong. Okay, saya to skip. Kalau tengok sini pun dia buat jugalah. Jadi nampak ni 22 equivalent distance between 22 and 22, the length is 0. Okay, kalau kita tengok apa jadi kalau J sama dengan 2. Bila J sama dengan 2, jadi EU akan jadi 1, 2. Jadi EU1, 2 bermaksud equivalent distance antara titik 1 dan titik 2. Jadi square root adalah punca kuasa. Okay, ini adalah rumus untuk jarak. Jadi jarak yang dua titik, jadi harap tengok balik lah. Tapi saya rasa kamu semua tahulah kan jarak antara dua titik macam mana nak kira. Jadi square root POW, nampak? PT_I.x. Jadi PT1.x tolak dengan PT2.x. Ini disebabkan dia kuasa 2, jadi mana-mana pun boleh lah kan. Kalau kuasa 2 sama ada PTJ. Biasanya kita akan guna titik yang kedua tolak titik yang pertama kan. Jadi X2 tolak X1 kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2. Lepas tu kita punca kuasa 2 kan semua. Tapi disebabkan dia kuasa 2, okay, mana-mana pun betul lah. Jadi PT1.x tolak PT2.x kemudian kuasa 2. Kemudian tambah dengan PT1.y tolak dengan PT2.y kemudian kuasa 2. Kemudian hasilnya kita punca kuasakan. Okay, jadi dapat E1, E12 dan di sini adalah dia punya anak display lah. Jadi kalau tengok sini jarak antara titik 22 dan 45 adalah 3.60555. Kamu boleh verify sendirilah. Okay, betul ke jarak di antara 22 dan 45 adalah 3.60555 ni. Jadi kamu boleh kira sendiri.
Okay, dan proses ini diteruskan. Jadi kalau I sama dengan 1, J sama dengan 3, dia adalah untuk titik 1 dan 3. Bila I sama dengan 1, J sama dengan 4, titik 1 dan 4. Kemudian bila I sama dengan 2, 2, 1. Kalau ingat, ini adalah di antara titik 2 dan 1 ni kan. Okay, titik 2 dan 1 mestilah sama dengan yang 1 dan 2. Ni 1, 2, 2, 4, 5, 3.6055. Kalau 2 dan 1 pun 36055. Kemudian I sama dengan 2, J sama dengan 2, titik yang sama 45, 45, dan dia pun akan jadi kalian dia pun akan jadi 0, akan jadi kosong lah sebab titik yang sama, dan okey, diteruskan sehinggalah titik 4, 4 ni lah 41, 42, 43 dan 4, titik 44. Dan kita tengok jarak dia pun semua sama lah kan sebab dia Euclidean distance. Okay, jadi itulah yang kod 5A buat. Jadi kod 5A ni dia dia macam spawn titik lah, titik 1 sampai titik 4 dia bagi nilai, kemudian dia cari jarak. Okey, jadi saya rasa untuk permulaan structure, jadi saya akan berhenti di sinilah sebelum saya masuk ke nested ni bermaksud structure di dalam structure. Jadi saya rasa lebih baik kalau kamu fahamkan dulu structure ni. Okey, sekarang ni saya open kepada soalan sebelum kita tamatkan kelas malam ni. Jadi ada sebarang soalan tak? Ada soalan? Okey, jadi semua faham kan? Okey, mungkin antara lah faham ke bela ke macam mana. Jadi sebenarnya kamu usaha tu kena lebih lah. Kena duduk kat rumah kan. Jadi saya pun tak ada whiteboard nak tulis. Jadi kena usaha sendirilah macam mana kalau kamu tengok, kalau kamu teruskan jadi kalau kamu terus tengok nota-nota ni, jadi yang better kalau kamu ambil pen dan kertas, kamu tengok apa yang dia buat, dan dah fahamkan lah. Fahamkan semua ni. Sebelum kita kita sambung kelas. Jadi hujung minggu ni dah hari raya kan. Jadi mungkin kelas yang berikutnya selepas hari raya lah. Kalau tak ada soalan, semuanya puas hati. Jadi ataupun bila ada sebarang soalan, bila kamu buat latihan, tengok-tengok balik, ada sebarang soalan, kamu boleh tanya dekat WhatsApp je lah. Kalau boleh tanya dekat group kan, jangan tanya macam personal. Ataupun kalau lah melainkan kalau soalan tu macam personal sangat lah kamu rasa kan. Sebab kadang-kadang kamu buat orang lain pun mengalami masalah yang sama juga. Jadi kalau seorang tanya mungkin berguna untuk ramai lagi lah kawan-kawan kamu kan. Jadi boleh tanya dekat grup WhatsApp. Jadi kalau tak ada apa-apa, so sekian untuk malam ni lah. Terima kasih kerana setia di kelas saya walaupun di waktu malam ni. Jadi kelas kamu boleh mula tinggalkan meeting. Selamat Hari Raya. Jaga diri baik-baik jangan main api dengan mercun yang original je. Jangan buat sendiri.